Assalamualaikum, nama saya Nurul Iman. Saya akan membentangkan tentang teori psikososial Erik Erikson. Biodata, nama Erik Hamburger Erikson. Tarikh lahir 15 Jun 1902. Tempat lahir Jerman. Tarikh kematian 12 Mei 1994. Pekerjaan artis, psikologis, psikoanalisis, klinisian. Nama ibu Carla Abraham Sen. Nama ayah tiri Theodor Hamburger. Seterusnya, perkembangan psikososial. Teori ini adalah sebuah teori perkembangan individu yang menggabungkan faktor emosi dan sosial. Tahap 1. Kepercayaan lawan ketidakkepercayaan. 0 hingga 18 bulan. Belajar untuk mempercayai atau tidak mempercayai orang lain. Yang kedua, mempengaruhi sikapnya terhadap hidup dan interaksinya dengan orang lain. Bayi akan mewujudkan perasaan percaya atau tidak percaya pada persekitaran dan orang lain akan wujud sekiranya bayi tersebut dapat penjagaan yang tepat. Cara penjagaan bayi juga akan mempengaruhi emosi dan perasaan percaya dalam diri bayi. Tahap 2. Kemandirian lawan malu dan ragu 18 bulan hingga 3 tahun. Mula tahu apa yang dicakap dan dibuat merupakan tindakannya, bukan orang lain. Keinginan untuk bertindak bebas, autonomi juga meningkat. Lebih gemar membuat sesuatu tanpa bergantung dengan orang lain. Seterusnya, tingkah laku yang sentiasa diterima dan dipuji. Sentiasa dimarah atau didenda. Kanak-kanak mula malu dan rasa ragu-ragu. Tahap 3. Inisiatif lawan rasa bersalah 3 hingga 6 tahun. Kanak-kanak mula ingin mencuba atau meneroka sesuatu yang baru dan mencabar. Dapat belajar dan bergerak dengan cepat. Berasa malu apabila diketawakan dan mula mempunyai sifat positif dalam diri. Sering dikawal daripada mencuba. Pada tahap ini, kanak-kanak mula berinteraksi dengan persekitaran. Mereka akan cuba melakukan kerja-kerja orang dewasa. Tahap 4. Berdaya saing, lawan rasa rendah diri 6 hingga 12 tahun. Kanak-kanak yang berkembang baik akan meningkatkan daya saing terangsang dengan kejayaan dari diri orang lain. Jika peringkat ini gagal, kanak-kanak mudah rasa cemburu dan iri hati dengan pencapaian dan kebolehan orang lain. Kecemburuan dan iri hati tidak meningkatkan daya saing, malah akan menimbulkan hasad dengki atau membenci diri. Tahap 5. Identiti lawan kekeliruan identiti 12 hingga 18 tahun. Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan, peranan, jantina, politik dan agama. Jika tidak, kekeliruan dalam seseorang itu melihat dirinya dari sudut fungsi, minat dan kemampuan akan timbul. Tahap 6. Keintiman lawan keterasingan 18 hingga 35 tahun. Seseorang perlu membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. Seseorang perlu membangunkan sesebuah hubungan intim dengan orang lain. Manusia perlu rasa dirinya benar-benar diterima dan menerima orang lain untuk mengisi ruang hatinya. Tahap 7. Kemurahan hati lawan kebatutan 35 hingga 65 tahun. Setiap orang dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang. Atau sebaliknya memusatkan kepada aktiviti diri dan tidak mengalami sebarang perkembangan. Tahap 8. Ego yang berintegriti lawan kehampaan 65 tahun hingga akhir hayat. Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau perasaan tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. Kemuncak perkembangan manusia akan menentukan sama ada seseorang itu merasa puas dengan kehidupannya. Kesimpulannya, secara keseluruhannya ada 8 tahap dan peringkat dalam perkembangan psikososial sepanjang hidup. Seseorang individu merangkumi keseluruhannya daripada jangka hayat manusia dari lahir hingga tua. Sekian, terima kasih.